Apakah maksud inokulasi? Inokulasi adalah injection yang diberikan kepada pokok untuk menghasilkan karas gaharu. Hello, hai, selamat bertemu kembali bersama saya Sofia Sarawak. Tertanya-tanya di mana saya berada sekarang? Oke, sebelum tu yang baru sampai di channel saya Sofia Sarawak, jangan lupa tekan button subscribe. Oke, pasti tertanya-tanya di mana saya? Kenapa ini ada pokok sawit? Untuk pengetahuan Anda semua, ini adalah kebun saya, kebun sawit saya. Oke, sekarang saya hendak membaja sawit dan saya akan tunjukkan cara-cara membaja sawit. Kita ambil baja yang sudah tersimpan di sini. Cara membaja sawit adalah kita tengok pokok sawit, kita tengok sini. Di hujung sawit, di hujung dahan sawit yang paling hujung, disitulah kita akan menabur baja sawit. Kita tidak boleh menabur di tepi pokok. Juru kamera, sini juru kamera, jangan pergi sana. Muka saya fokus kepada muka saya, juru kamera. Kita baja di hujung sawit ini, seperti di sini. Di sinilah terdapat banyak urat-urat sawit ataupun akar sawit yang baru muncul. Kenapa kita tidak terus baja dari pokok sana? Tidak, dia tidak berada di sana. Dia berada di hujung sawit ini, di hujung daunnya. Di ujung itulah dia. Oke, saya taburkan saja sekarang. Just like this. Sangat-sangat senang. Ini adalah kerja yang sangat senang. Menabur saja, tabur saja di ujung-ujung itu. Mari sini, juru kamera. Tabur di ujung itu, tabur di ujung sana. Di sanalah, di sinilah urat-urat sawit itu berada. Sawit perlu dibaja sekurang-kurangnya 3 ataupun 4 bulan sekali supaya dapat menghasilkan hasil yang lumayan. Dan sekarang harga sawit sudah naik, sudah pastinya pekebun kecil seperti saya sangat-sangat gembira. Oke, kita teruskan membaja sawit kita di kebun pada hari ini. Senang saja baja di tepi-tepi itu. Urat-urat kita akan dapat tengok urat yang keluar dari timbunan-timbunan daun ini. Disitulah ia berada. Oke, saya teruskan bekerja, nanti kita jumpa lagi. Pokok sawit kami ini sudah berumur lebih kurang 7 ke 8 tahun dan ia memang sedang rancak mengeluarkan hasil. Oke, biasanya kan kita buat di studio saja, kita buat video di pasar-pasar, kita make up cantik-cantik. Sekarang kita berada di kebun. Inilah kehidupan. Ia tidak boleh seperti di alam maya yang kita tengok orang macam senang, kan kita tidak tahu hakikatnya hidup kita ini mesti diteruskan dan kita memang berusaha ke arah kehidupan yang lebih baik. Wow, sudah lama tidak ke kebun dan hari ini membaja sawit. Di sini memandangkan ini satu-satunya yang di Miri. Jadi kami tidak menggunakan khidmat pekerja kerana agak susah mencari pekerja di sini. Tetapi untuk mengait buah sawit dan mengangkut dan menjualnya sekarang kami menggunakan khidmat dari jiran kami yang akan membawa pekerjanya untuk mengambil sawit di sini. Dan kami hanya membuat yang ringan-ringan saja seperti membaja, memberi sawit makan, itu yang ringan. Biasanya kita cantik-cantik pergi sana pergi sini kan, orang tengok kita berjalan-jalan, dan hari ini vlog kita adalah di kebun sawit kita. Nanti saya akan bawa Anda tengok pokok gaharu. Sekejap ya, kita tengok pokok gaharu. Kami ada tanam pohon gaharu juga di sini. Dan pohon gaharu kami sudah berusia dalam 4 ke 5 tahun macam itu, tapi masih kecil. Kita tengok, ada sesiapa tahu pokok gaharu tak? Ada sesiapa yang tanam tak? Kami tanam banyak di sini tahu. Okey, inilah dia pokok gaharu, pohon gaharu kami. Ia berusia di dalam 5 ke 6 tahun, lebih muda daripada sawit ini.
Apakah kegunaan pohon gaharu? Ia digunakan untuk membuat minyak wangi. Oke. Tengok tuh banyak di sana semua itu adalah pohon gaharu. Dan bila tiba masanya nanti gaharu ini akan diinjek dengan sejenis bahan kimia supaya ia boleh menghasilkan karas di dalamnya yang menghasilkan garu yang wangi. Bisi udah nanam garu kita wai, tuh garu kami dituk, mayo garu kami dituknya tinggi-tinggi nyen ya. Sudah tinggi-tinggi banyak garu di celah-celah pohon sawit kami, itu adalah garu juga tengok. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Nanti kalau saya sudah berada di kampung dan tinggal di kampung, pasti lebih banyak video-video kita berkebun, video aktiviti kita di kebun yang akan saya keluarkan di dalam channel saya. Sekarang saya masih belum pindah ke kampung. Ini adalah sedikit-sedikit daripada video tersebut. Kita tabur baja lagi. Baja yang diperlukan untuk satu pokok sawit lebih kurang dalam 2 kilo untuk ditabur di sekeliling pokok itu. Tugas saya sudah siap membaja sawit. Saya lupa bawa tripod tadi supaya lebih panjang sedikit. Saya tidak terfikir juga untuk mengambil video di sini. Banyak nyamuk di sini tapi saya lupa pakai baju panjang. Sebenarnya saya tak boleh digigit oleh nyamuk. Tengok tuh. Kulit saya tidak tahan digigit oleh nyamuk. Nanti saya perlu simpan Mobico dengan cepat. Oke. Itu dia sebarisan pokok gaharu kami. Tengok. Mana dia? Itu dia. Tengok kami tanam berbaris pokok gaharu ini. Tengok sudah berapa pokok di sana. Kalau menjadi, saya akan jadi jutawan. Oh, doakan saya kawan-kawan. Oke. Apa salahnya berangan-angan kan? Tidak salah. Berbudi kepada tanah pun tidak salah. Di sinilah tempat dulu saya ada buat video di kebun ini. Oh, sekejap. Siksanya tidak ada tripod untuk saya mengambil video. Sekarang tidak ada buah rambutan. Rambutan saya macam nak mati pun ada. Itu adalah buah lumut yang saya ada buat video ambil buah lumut di situ. Nyen belakang kunyen pun nyekek, tapi ya beda berbuah nyekek kami tu. Mau makai buah nyekek kita. Cara makai buah nyekek, kan makai ya cekek. Peluh saya. Bagus juga untuk buang sedikit lemak yang banyak nih, tengok. Siapa kenal buah ini? Saya tahu ramai orang yang pandai makan ini, tapi mungkin tidak akan kenal buah ini, mungkin jarang-jarang tengok. Ini adalah buah dari buah kecalak. Buah kecalak maksudnya buah apa? Oh? Kantan. Ya, bunga kantan. Buah kantan inilah dia macam mikrofon. Dan bagi saya yang suka menyanyi ini, bila tengok buah ni, saya teringat nak menyanyikan lagu. Tapi hari ini tak ada idea pula nak nyanyi lagu apa. Buah dia rasa masam. Nanti saya belahkan ya. Ini sudah masak saya rasa nih. Oh, lancing. Lancing sekejap. Ini dia buah dia banyak dalam satu pokok. Ini yang masih berbunga-bunga lagi. Kalau yang masih kuncup itu kita makan. Kita masak tom yum. Aduh, hai sedapnya. Dia umbut dia pun boleh dimakan kan? Umbut kantan ini boleh dimakan. Ada banyak di sini. Tengok di belakang saya tuh. Ui. Tak ada orang dengan saya makan, jadi saya tak ambillah sebab dia agak masam, dia akan mengganggu perut. Kalau perut tidak berapa selesa seperti perut saya yang ada sedikit gastrik ini, tidak berapa sesuai. Dan di sekitar kebun sawit kami yang diselang-selikan dengan penanaman pokok gaharu, dan pokok gaharu ini sudah membesar dengan sehat dan berjaya. Ada rezeki nanti kita injek pohon gaharu ini. Ini adalah antara pokok-pokok gaharu kami yang ada di sini. Tengok nih betapa besarnya, ini sudah sebesar pemeluk saya dan belum diinokulasi lagi menurut manajer saya. Nanti kalau kita tunggu dia berbuah,
Kalau ada kawan-kawan kita yang nakkan buah gaharu, nak menanam gaharu, nanti kita share dengan kawan-kawan kita. Saya rasa tidak lama lagi berbuah lah ini pokok gaharu nih. Kawan-kawan, ini adalah gaharu kami yang sudah berbuah sepokok ini. Pokok dia agak besar, kami tidak ambil buah dia dahulu. Dan tengok, ini adalah anak-anak yang tumbuh, anak gaharu. Tengok ini. Ini adalah anak gaharu. Dan tengok yang di bawah ini juga. Ini juga anak gaharu. Yang ini juga. Saya cabut lah. Ini adalah anak gaharu kita yang tumbuh di sini. Tengok. Ini boleh ditanam. Buang akar ini dan kita tanam dia di dalam pasu, di dalam plastik itu. Beginilah rupa anak gaharu yang masih kecil, dan yang ini sudah berbuah di sini. Ini adalah anak-anak gaharu. Tengok, kami tak ada masa nak mengambil dan menanam semula. Ya, lebih daripada 100 pokok ada di sini saya rasa. Anak gaharu yang boleh diambil dan ditanam di dalam plastik. Itu adalah emak kepada gaharu. Ini pokoknya yang sudah berbuah. Tengok tuh besar kan? Tetapi belum diinokulasi, apakah? Belum diinjek lagi. Oke. Nanti kita share dengan kawan-kawan yang nak tanam tuh, bolehlah cari saya. Nanti saya kalau ada buahnya saya akan bagi kawan-kawan ya. Oke, ini adalah tunggul pohon tebelian dan ia sangat besar. Ya, mungkin 3 kali pemeluk, 4 kali pemeluk. Dan itu ada anak dia yang tumbuh. Pohon tebelian ini dulu pernah ditebang dan dibakar. Ada juga anak dia yang tumbuh. Ini kita boleh ambil dan buat meja nih. Biar meja tuh kreatif dan kita letakkan di taman. Saya di sini sangat bertuah sebab di sini pun saya ada sayur. Sayur yang semula jadi tumbuh sendiri. Coba saya ambil. Ada sesiapa yang kenal sayur ini? Oke, jadi sekarang saya sedang mengutip sayur ini. Ia adalah segar dari ladang tanpa ada racun. Ini adalah sayur sebenar. Salad sebenar. Ada banyak di sini. Oke, saya ambil dulu. Kita ambil dia macam ni. Sekejap, saya pusingkan kamera ini. Apakah maksud inokulasi? Inokulasi adalah injection yang diberikan kepada pokok untuk menghasilkan karas gaharu yang wangi kepada pokok ini. Dan bila sudah diinjek dengan menggunakan bahan kimia tersebut, ia akan menghasilkan gaharu dari dalam. Gaharu adalah berwarna hitam di dalam pokok. Bila pokok ini ditebang, ada gaharu di dalamnya. Daripada kita hanya menanam pokok sawit sahaja dan kita campurkan dengan pohon gaharu, kita tidak tahu, mungkin ia akan menjadi dan akan membuahkan hasil juga. Itu yang kita harapkan. Dan tidaklah ia hanya pokok sawit sahaja yang kita tanam di sini. Kita ada juga pohon gaharu. Dan ini pohon gaharu bercabang 3. Oke, gaharu juga ada pelbagai jenis. Yang ini di belakang saya ini adalah gaharu hutan yang memang asli gaharu yang tumbuh di kebun ini dahulu. Ini adalah anak gaharu itu dan kami pindahkan ke sini dan hidup juga dia. Daunnya lebih kecil daripada daun gaharu yang kami tanam sendiri. Ini adalah gaharu yang kami import daripada Thailand. Dulu kami beli benih dari Thailand. Dan ini adalah gaharu asli yang tumbuh di sini. Dan daunnya lebih kecil dan halus. Angkaras. Tuh, kayu angkaras kalau ikutkan kita orang Iban di sini kan. Nanti saya cari, ini juga ada nama dia, gaharu yang jenis ini. Oke, sekian sahaja video kita, vlog kita di kebun. Kami pun sudah berkemas-kemas mau pulang ke rumah. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Semoga ia dapat memberikan manfaat dan sedikit info
tentang gaharu yang lebih banyak saya ceritakan di sini. Bagi yang berminat menanam gaharu, Anda boleh menanam dari sekarang kerana ia tumbuh dengan agak lama juga. Untuk menghasilkan hasil itu mungkin ia menunggu sehingga 15 tahun baru kita dapat melihat hasil gaharu dari pokok gaharu ini. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video-video yang lain, di perkongsian yang lain. Sekian sahaja dari saya, Sofia Sarawak. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Kita tutup gate dulu. Dilarang masuk. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.